بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Fadil pengurusi Imam Pembilan Saf Pimpinan Surau, tuan-tuan guru, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu kepada sekalian bulan. Dan pada masa yang sama kita juga berada pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada sekalian hari Jumaat yang pertama dalam bulan Ramadan tahun ini. Maka tentunya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ini perlu diterjemahkan dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dalam satu soal jawab Ustaz Azhar Idrus berkenaan dengan bulan Ramadan. Kata dia menarik cara dia jawab. Bulan Ramadan, kata dia, bukan bulan untuk kita baca Quran, bukan bulan untuk kita sedekah. Kan, sebab kata dia nak baca Quran bulan lain pun boleh, nak sedekah pun boleh, dan nak sembahyang sunat pun boleh. Tapi bulan Ramadan ini bulan untuk melipat gandakan bacaan Quran. Bulan Ramadan bulan untuk melipat gandakan sedekah. Bulan Ramadan bulan untuk melipat gandakan amalan-amalan sunat. Maknanya biar ada beza bulan Ramadan dengan tidak Ramadan. Kalau kita kata umpamanya bulan Ramadan, bulan tidak Ramadan kita baca Quran 3-4 muka surat sehari, bulan Ramadan kita gandakan jadi 1 juzuk, itu contoh. Kalau bulan tidak Ramadan kita sembahyang duha 2 rakaat, paling-paling tidak kita tambah lagi jadi 4 rakaat, itu contoh. Tapi kalau wajib tak boleh buat apa dah. Kalau dah zuhur 4 rakaat, jangan terlebih rajin nak buat lebih, itu tak boleh. Ini yang kita kata amalan sunat. Jadi apa yang penting ialah kesyukuran kita dengan kedatangan Ramadan itu perlu diterjemahkan dalam bentuk amalan dan tindakan kita. Walaupun Ramadan kali ini agak sedikit mencabar kerana orang lebih melihat kepada Idul Fitri. Dia nak qada 2 tahun tak boleh raya seperti biasa, jadi kali ini itu dia punya persiapan lain macam sikit. Jadi Ramadan tu agak tenggelam. Ini cabaran kepada kita. Baik tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ruang masa yang ada sekitar 15 minit ataupun 20 minit sebelum masuk kepada waktu, saya ambil beberapa ayat Al-Quran Al-Karim, satunya daripada surah Muhammad dan satu lagi daripada surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan janganlah kamu batalkan amalan-amalan kamu. Wala tubtilu a'malakum. Satu lagi dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maksudnya, dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka kerjakan dari jenis amalan yang mereka pandang baik, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Baik, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dua ayat ni saya jadikan di bawah tajuk ialah jangan batalkan pahala amalan kita. Kan Allah Ta'ala sebut pada surah Muhammad, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu, dalam maksud jangan kamu batalkan pahala amalan kamu. Bahkan Allah sebut dalam ayat yang kedua yang saya kongsikan ialah bagaimana ada di sana orang yang atas dunia dia buat amalan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ya, kami bawa, kami tunjukkan di hari akhirat nanti ma amilu min amalin, apa yang mereka telah laksanakan daripada amal-amal, amal soleh. Tapi apa yang berlaku ialah haba'an mansura, faja'alnahu haba'an mansura. Bila nak tengok pahala, pahala tak ada. Pahala tak ada. Kita buat amal tapi pahala tak ada. Ini yang kita cuba nak bincang. Sebahagian daripada kita, tuan-tuan, boleh jadi kita kata telah berpuasa. Berapa lama telah berpuasa? Mungkin orang kata, oh saya ingat-ingat daripada umur 10 tahun, lah ni umur 60, maknanya 50 tahun dah puasa. Maknanya dari sudut teorinya, pahala sedang menanti kita di hari akhirat dengan 50 tahun telah berpuasa. Lah ni kadang anak-anak, lah ni cucu-cucu tuan-tuan, kadang umur 7 tahun, 6 tahun pun dah mula berpuasa. Kalau dulu-dulu boleh jadi 6-7 tahun, dia tak berapa nak peduli mana lagi. Dia kira itu yang ada istilah puasa yuk-yuk gitu kan. Lah ni kebanyakan ialah kadang mak ayah yang terlebih, sebab dia nak bangga dengan kawan-kawan lain. Dah anak kawan dia umur 7 tahun berpuasa, 6 tahun berpuasa, dia nak anak juga, yang anak ni lembek tak boleh bangun dah. Nak juga puasa. Kadang bukan nak latih anak sangat, tapi lebih kepada dia nak bangga dengan kawan-kawan dia. Oh, anak aku pun sama. Sebab tu kadang kita nak kena bijak dalam melatih dan sebagainya. Ini perlu untuk kita fahami. Takut bukan apa, takut dia jadi mak yang lebih-lebih, bukan kerana nak didik anak, tapi kerana nak bangga dengan kawan-kawan lain. Tengok anak orang lain umur 6 tahun, 7 tahun puasa penuh, tiba-tiba anak sendiri, kita pun nak tekan yang anak ni. Gitulah nak sebut. Tapi dalam proses latihan itu, biar tentu kalau betul nak didik, tak apalah, kita bimbang takut ada terselit unsur yang lain. Tapi apa yang nak disebutkan ialah perkara yang perlu untuk kita berikan perhatian apabila Allah Ta'ala sebut tentang ada orang yang dia buat amalan, tapi bila dipersembahkan di hadapan Allah, tidak ada pahala kepada amalan yang dia buat. Hal ni yang kita bimbang. Pada puasa kita, solat kita, amal-amalan ibadat yang lain, sedekah dan seumpamanya, yang patutnya ada pahala di sisi Allah,
Tapi yang kita bimbang berlaku, faja'alnahu haba'an mansura. Sepatutnya pahala yang kita dapat tiba-tiba haba'an, jadi debu, tak ada nilai, tak ada pahala. Dia bukan macam duit simpanan. Hari ni tengok ada pengumuman kerajaan negeri, imam, nazir, pegawai, surau saya tak tahu dah masuk senarai ke tidak kan. Dapat hadiah duit raya RM500 kan. Imam, nazir, apa lagi, siap apa dia dapat. Seronok dia kan. Sebab apa? Sebab nilai 500 tu kita boleh tengok ada dalam akaun. Rasanya lah masuk akaun kot kan. Kita boleh nampak macam juga orang ada sibuk ke BSP 10,000, BSP 10,000. Pakat seronok. Sebab apa? Sebab nanti dia akan dapat lihat 10,000 tu ada dalam akaun yang akhirnya dia boleh guna. Guna untuk apa? Beli telefon. Waktu yang dia beria-ria sangat tu kan. Beli telefon ke apa kan. Telefon tak mau, biasa-biasa. Cari yang paling terkini. Tu kadang pada setengah orang hak betul-betul terkesan, kita tak nafi ada. Tapi yang saya nak sebutkan ialah bila sebut namanya duit, kita boleh tengok ada dalam akaun dan kita nampak bagaimana kita boleh guna. Ada pun pahala kita tak nampak. Kita puasa lama mana dah, kita solat lama mana dah. Maka oleh kerana atas dunia ni kita tak nampak, dan sepatutnya di hari akhirat itulah yang kita akan dapat pahala itu. Maka yang kita bimbang tiba-tiba bila di hari akhirat patutnya ada pahala, tiba-tiba kata Allah faja'alnahu haba'an mansura. Tiba-tiba pahala tu tak ada. Maka yang ni yang ulama-ulama bincang. Bagaimana yang boleh jadi pahala tu tak ada? Kalau kita ambil contoh dalam bab puasa lah, sebagai contoh dalam tafsir, saya sempat tengok dalam beberapa tafsir yang menguraikan tentang ayat ini. Cuma sebelum yang tafsir, kita ambil dalam bab puasa sebagai contoh ya. Kita berpuasa, Nabi SAW sebut kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa tapi dia tak dapat pahala daripada puasa dia, kecuali lapar dan dahaga. It's very clear, sangat jelas Nabi kata. Makna dari sudut sah puasa tu sah, makna dia tak perlu qada. Makna dari sudut sah puasa, maknanya pada sudut fiqhnya tak batal puasa dia. Sebab apa? Sebab dia tak makan, dia tak minum, dia menahan makan dan menahan minum daripada maghrib sehingga daripada subuh sehingga kepada maghrib. Dari sudut dia puasa tu settle, maknanya dia tak perlu qada. Ada setengah tu dia batal pada amalan tu, contohnya dia minum dengan sengaja, maka batal, dia kena qada. Hak ni dia tak batal, tapi pahala itu yang tidak ada. Ya, ulama sebut batal pahalanya. Ya, batal pahalanya. Dia puasa, pahala tidak ada. Yang dia dapat apa? Dia lapar dan dahaga. Maknanya sekadar lapar dahaga, pahala tidak ada. Contoh yang lain yang saya nak sebutkan dalam bab sedekah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah kalau tak silap. Allah Ta'ala kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit-ungkit dan juga kamu menyakiti. Kan? Maknanya kita memberikan sedekah, kan? Kita berikan sedekah, tapi kita mengungkit-ungkit ataupun kita menyebut-nyebut, kan? Boleh jadi mungkin selepas setahun, 2 tahun, 5 tahun, kadang kita ungkit balik. Surau tu ekor tu aku nak bagi dulu, contoh. Kan dia mengungkit balik. Surat tu ekor tu aku yang bagi dulu. Oh tu aku yang gini. Dia ungkit balik. Sedekah dia bagi. Ya. Akhirnya dengan dia mengungkit, Allah Ta'ala kata pahala amalan dia terbatal. Duit habis, pahala tak ada. Mungkin. Duit habis, dah bagi,
Tapi pahala yang patut kita dapat di hari akhirat tidak ada. Jadi nak sebutkan ialah Allah memperingatkan kita, boleh berlaku suatu keadaan kita melaksanakan amal tapi pahala tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka antaranya ialah yang boleh menyebabkan terbatal amalan itu ialah apabila kita melakukan sesuatu itu tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat tu tidak kerana Allah, maka tidak ada pahala. Dia syarat nak dapat pahala, mesti kita lakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Adakah buat amalan tidak kerana Allah? Ada. Yang Nabi sebut sebagai contoh dalam bab sedekah tadi. Ada orang yang sedekah, dia bukan nak mendapatkan pahala daripada Allah. Dalam satu hadis Nabi kata, dia bersedekah liuqalu jawadun. Dia bersedekah kerana berkehendakkan untuk orang puji yang dia ini seorang dermawan. Dia sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini. Kemudian dia nak nama dia itu orang sebut-sebut. Oh, bagus si fulan derma sana, bagus si fulan derma sini. Kita tak nafi ada setengah orang memang dia derma, dan dia nak supaya seboleh mungkin orang tak tahu yang dia itu derma. Tapi ada orang yang bila dia nak derma, dia mensyaratkan lagi, boleh aku nak derma tapi waktu Jumaat umumlah sikit. Ada. Saya sebut tu sebab masjid saya pernah berlaku. Masjid saya sendiri pernah berlaku. Dia nak derma, dia letak syarat. Syarat dia apa dia? Hari Jumaat umumlah sikit yang dia bagi kan. Maknanya dia janjilah sah amount yang dia nak bagi tu. Tapi syarat dia apa? Syarat kena buat ucapan khusus terima kasih hari Jumaat di masjid. Kita pun jawablah, kita kata nak sebut khusus kepada kamu seorang tu tidaklah. Kita biasalah hari Jumaat macam tuan-tuan apa akan sebut terima kasih kepada semua yang menyumbang untuk imarah Ramadan, terima kasih kepada yang menyumbang untuk morih, untuk iftar. Kita sebut umum, tak adalah sampai nak sebut nama kan. Akhirnya dia janji sekian-sekian jumlah, tiba-tiba dapat sikit je sebab kita tak sebut nama kan. Jadi nak sebutkan ada orang begitu, dia derma tapi lebih kepada nak mengharapkan orang puji dia. Itu satu. Dan yang kedua juga disebutkan dalam hadis, saya tak ingat mata hadis tu. Ada orang ni dia apa nama ni, belajar agama. Dia belajar agama. Dan memang belajar agama adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila menghadap Allah taala, dia duk habis masa belajar agama, belajar ilmu, tak ada pahala. Kenapa tak ada pahala? Allah taala terpelak dia. Dulu mu belajar atas dunia bukan kerana aku, tapi mu belajar dengan mengharapkan satu hari orang akan puji yang kamu ini seorang alim. Pahala tidak ada. Atas dunia tak ada masalah. Kita boleh nak tipu siapa-siapa atas dunia. Tapi di hari akhirat kita tak boleh nak tipu. Allah terpelak. Allah Ta'ala kata, memang kamu duk belajar kata riti, habis masa atas dunia belajar ilmu, tapi sebenarnya di sebalik kamu belajar ilmu, berkehendak dalam diri kamu untuk orang puji yang kamu ini seorang yang alim. Allahu Akbar. Habis masa, boleh jadi dia dapatlah orang ada puji, alim dan sebagainya, tapi di sisi Allah tak ada nilai. Bahkan ada juga yang disebutkan dalam hadis Nabi, seorang yang berperang pada jalan Allah, mati pada zahirnya, mati syahid pun Allah Ta'ala takkan terpelak. Allah Ta'ala kata tidak, mu mati syahid bukan kerana aku, mu mati dalam peperangan nak supaya orang sebut yang kamu ni pejuang yang hebat, nak kepada nama juga, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu jaga sungguh-sungguh amalan kita ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya satu, berapa ini? 18.
kali waktu khutbah di satu tempat lah, bukan di Selangor. Kebetulan tak ada teks masa tu. Bila khutbah kita kadang tak perasan, tak tengok jam. Sedar-sedar orang bawah begitu tunjuk. Allahnya jadi ralik kita duk bercakap, orang mendengar duk rasa lama, bila lah nak habis, orang bercakap ni kadang dia tak sedar. Jadi belajar daripada situ, nak mula khutbah mata akan tengok jam berapa. Tapi bila ni sebab kita dah ada teks tu, dia tak akan lari lah. Jadi begitu orang tu tunjuk. Rupanya dah lanjut lama. Jadi kita cuba insyaAllah dalam minit-minit akhir insyaAllah. Yang keduanya, jangan campur adukkan dengan maksiat. Kita buat amal, contoh dalam kita berpuasa, Nabi kata, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa-siapa yang tidak meninggalkan bercakap dusta, bahkan dia terus menerus berdusta dalam keadaan dia berpuasa, maka Allah tidak berkehendak untuk dia meninggalkan makan dan minum. Maknanya Allah Ta'ala nak ajar, bila dah kamu berpuasa tak makan tak minum, maka kamu juga kena tahan daripada buat maksiat-maksiat yang lain. Kamu berpuasa mematuhi perintah Allah, pada masa yang sama kamu juga buat maksiat yang lain, maka dia telah merosakkan pahala. Maka perkara yang kedua yang kita kena jaga ialah bila kita melakukan satu-satu amalan, jangan campur adukkan dengan maksiat. Contoh tadilah bulan Ramadan puasa tapi semayangnya tidak. Puasa bercakap bohong. Puasa tapi masih duk tipu tipu orang ke apa ke. Sah pada sudut fiqhnya, maknanya dia tak perlu qada, tapi pada sudut pahalanya tidak ada. Yang terakhir sebagai penutup sebelum masuk waktu ialah bagaimana perlu juga untuk kita memberikan perhatian boleh terbatalnya pahala amalan kita apabila kita cuba ataupun kita memungkin ataupun kita menyebut amalan kita. Contoh simple sahaja. Saya selalu sebut contoh ini untuk ingatan diri saya juga dan tuan-tuan para jemaah sekalian. Katalah kita bulan Ramadan, tuan-tuan boleh bangun berqiyamul lail, Allah beri kekuatan bangun pukul 4 pagi contoh. Ya, boleh tahajud, boleh solat taubat, solat tasbih dan sebagainya, dan boleh konsisten sehingga habis bulan, dan tidak ada orang tahu. Yang tahu hanyalah Tuhan, yang hanyalah tahu kita, mungkin ahli keluarga dan juga Allah Ta'ala. Tapi ada setengah orang dia nak update, kan? Alhamdulillah pagi tadi dapat tunaikan tahajud, dan tunaikan tasbih, tunaikan. Kenapa kita nak update? Nak suruh siapa tahu? Kan? Nak suruh siapa tahu? Kita bimbang. Kita bimbang bila kita update dalam WhatsApp status, kan? Bila kita update, kita bimbang takut terselit dalam ni nak suruh orang tahu. Bila kita terselit nak suruh orang tahu, batal kita punya pahala. Kita nak buat-buat lah, tak payah duk update-update. Kalau sekadar kita ajak, tak ada masalah, jom baca Quran ataupun jom kita bertahajud, tak ada masalah. Tapi bila melibatkan amalan kita ataupun kita menderma, kan, hari Jumaat pula, Jumaat pertama hari ni nak derma banyak, selalu duk derma RM10, hari ni rasa nak masuk RM100, WhatsApp status, Alhamdulillah Jumaat tadi masukkan 100 dalam tabung masjid contoh. Kenapa kita nak sebut? Tak ada orang tahu. Dia tahu kita dengan Allah Ta'ala, maka biarlah kita dengan Allah Ta'ala. Tapi dia tak boleh, dia jadi kata tangan nak update, kata tangan nak update, ataupun kata mulut nak bercerita pada orang. Jadi benar-benar beginilah yang kita kena jaga, supaya apa? Amalan yang kita lakukan, berpenat kita dengan melaksanakan amalan, supaya nanti di hari akhirat amalan itu ada untuk kita tuai hasilnya di hari akhirat, dan kita minta jauh daripada apa yang Allah Ta'ala sebut, faja'alnahu haba'an mansura.
minta jauh daripada amalan-amalan yang kita buat tiba-tiba di hari akhirat menjadi seumpama debu-debu yang berterbangan. Mudah-mudahan amalan kita ini Allah Subhanahu wa taala terima yang baik daripada Allah dan kurang daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.